Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan bab 4 dengan subtopik 4.2 pengangkutan air dan garam mineral. Okey, untuk pengangkutan air dan garam mineral ni dia akan dibantu oleh 3 kaedah ataupun cara. Yang pertama, tarikan transpirasi, kedua, tindakan kapilari dan ketiga, tekanan akar. So, setiap satu kaedah ataupun cara ni kita akan discuss lebih detail dalam next slide. Okey, kita tengok dulu yang pertama, bagaimana tekanan akar membantu pergerakan air dari dalam tanah ke salur xilem. So, sebelum tu kamu kena ingat balik dan faham konsep osmosis di mana air akan bergerak mengikut kecerunan kepekatan. Okey, maksudnya kawasan kecerunan kepekatan air yang tinggi akan bergerak ke kawasan kepekatan air yang rendah. Okey, so flow dia ikut logik lah, daripada kawasan kepekatan air tinggi akan bergerak ke kawasan kepekatan air yang rendah. Okey, so kita check flow dia one by one. Yang pertama dekat hujung akar ni, hujung rambut akar atau sebelum ni kita panggil sebagai gital akar kan. So dekat rambut akar ni, keupayaan air dalam sel rambut akar lebih rendah. Okey, anak panah biru ni cikgu simbolkan sebagai lebih rendah berbanding keupayaan air di dalam tanah. Okey, so logik lah, air dalam tanah of course lagi tinggi daripada air dalam rambut akar. So dikatakan keupayaan air dalam sel rambut akar lebih rendah berbanding keupayaan air di dalam tanah. Okey, kalau kamu nak flip perkataan ni jadi terbalik pun tak ada masalah. Kamu nak bagi tahu keupayaan air dalam tanah lebih tinggi daripada keupayaan air dalam rambut akar pun boleh diterima, as long kamu faham di mana kepekatan air lebih tinggi atau di mana kepekatan air lebih rendah. So kamu boleh flip sentence tu selagi kamu faham konsep asas osmosis. Okey, so poin yang pertama ni disebabkan oleh air mineral dipam dengan aktif oleh sel rambut akar ke dalam molekul sel rambut akar. Okey, kalau kamu ingat sebelum ni, contohnya dekat sel pengawal, kita bandingkan kepekatan air dengan sel sebelah dia sebabkan kepekatan ion kalium. Okey, ingat kalau hari tu kita belajar kalau ion kalium tinggi, maksudnya kepekatan air dia rendah kan. Okey, kalau dekat kawasan tu ion kalium dia rendah, maka kepekatan air akan jadi tinggi. Dia akan sebaliknya. So sekarang ni bila dalam molekul sel rambut akar tu, bila dalam molekul sel rambut akar tu kepekatan ion mineral dia tinggi, maka keupayaan air dia akan jadi rendah. Okey, so dia akan sebaliknya. Itu je konsep yang akan menentukan sama ada keupayaan air dalam satu kawasan itu rendah atau tinggi dan ke mana air itu akan bergerak. Of course, air akan bergerak daripada kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Okey, so dia kata jadi subsel rambut akar mempunyai keupayaan air lebih rendah berbanding di dalam tanah. Okey, so poin yang kedua dia nak bagi tahu air dari tanah meresap masuk ke dalam sel rambut akar dan sel epidermis akar secara osmosis. Okey, so kalau poin yang pertama tadi dia cerita tentang keadaan situasi keupayaan air dari satu kawasan ke satu kawasan. So sekarang ni disebabkan keupayaan air itu, perbezaan keupayaan air itu, maka air dari tanah dapat meresap masuk ke dalam sel rambut akar dan epidermis akar secara osmosis. Okey, so flow dia, air akan bergerak masuk dari tanah ke sel rambut akar secara osmosis disebabkan oleh perbezaan kecerunan kepekatan air dari tinggi bergerak ke kawasan yang rendah. Dan konsep tu masih diteruskan ke nombor 3 di mana air meresap dari sel rambut akar ke sel korteks juga secara osmosis. Okey, so boleh nampak dekat sini air dari sel rambut akar akan masuk ke dalam kawasan korteks juga secara osmosis. Okey, nombor 4, hal ini mewujudkan tekanan akar. Okey, hal ini akan mewujudkan tekanan akar yang menolak air ke dalam salur xilem akar ke dalam salur xilem
batang. Okey. So ingat dekat bahagian akar ada xilem dia sendiri, dekat kawasan batang pokok pun ada xilem dia sendiri. Okey. So flow daripada nombor 1, 2, 3 ni yang disebabkan oleh osmosis tu akan mewujudkan tekanan akar. Dan nombor 5 dia bagi tahu keadaan ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan. Maka air pun akan boleh diangkut daripada tanah ke salur xilem batang. Okey. Okey, kalau tadi kita cerita tentang bagaimana tekanan akar boleh membantu penyerapan air dari tanah ke dalam salur xilem. Sekarang kita tengok bagaimana tindakan kapilari boleh membantu pergerakan air di dalam salur xilem. Okey, so sekarang ni kita tengok bagaimana air tu boleh bergerak naik daripada tanah ke bahagian atas tumbuhan. Okey, so dia kata bagi tumbuhan yang tinggi, tekanan akar tidak dapat menggerakkan air ke bahagian daun, terutamanya pucuk. So tekanan akar itu saja tak akan cukup untuk bantu air panjat ke atas bahagian tumbuhan tu. So dia akan dibantu oleh yang pertama, tindakan kapilari, di mana ia terdiri daripada daya lekitan dan daya lekatan. Yang kedua, dia akan dibantu oleh tarikan transpirasi. Tapi tarikan transpirasi ni kita akan cerita dekat slide sebelah nanti. Okey, so tindakan kapilari ni ia terdiri daripada daya lekitan dan lekatan yang menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air secara berterusan di dalam salur xilem batang tumbuhan. Okey, so kamu kena recall balik, daya lekitan ni adalah daya yang wujud antara molekul air. Okey, so molekul air akan tertarik antara molekul air sendiri, manakala daya lekatan adalah antara molekul air dengan dinding xilem. So lekit air dengan air, lekat air dengan dinding xilem. Okey. Okey, kita dah selesai dengan tekanan akar dan tindakan kapilari. Sekarang ni kita tengok macam mana tarikan transpirasi boleh bantu pergerakan air di dalam salur xilem. Okey, so dia bagi tahu dekat sini, semasa berlakunya proses transpirasi, wap air terbebas melalui stoma. Okey, dan sel-sel mesofil berspan kehilangan air. Okey, dekat sini sel mesofil berspan. So, keupayaan air rendah berbanding sel-sel berhampiran. Okey, maksudnya keupayaan air dalam mesofil berspan ni jadi lebih rendah berbanding keupayaan air dalam sel-sel berhampiran. Disebabkan itu, molekul air dari sel-sel berhampiran akan meresap secara osmosis ke sel-sel mesofil berspan. Okey, so boleh nampak kalau kamu pegang konsep osmosis, faham konsep osmosis, kamu boleh faham bagaimana pergerakan air itu berlaku. Okey. So pergerakan ini menghasilkan daya tarikan transpirasi yang menarik molekul air dari dalam salur xilem daun untuk bergerak ke daun. Okey. So replacement tu akan sentiasa berlaku. Maksudnya air yang telah dibawa daripada tekanan akar dan juga tindakan kapilari akan sentiasa replace kehilangan air yang disebabkan oleh tarikan transpirasi. Okey. Okey, now kita pergi kepada gutasi. So, gutasi ni sebenarnya kamu dah kenal waktu lower form dulu. Okey, maksud gutasi adalah rembesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun tanpa melibatkan bahagian stoma akibat tekanan akar yang tinggi. Okey, so air ni tak akan terbebas melalui liang stoma lah. Okey, tapi melalui hujung urat daun. So dia berlaku apabila tekanan akar adalah tinggi dan kadar transpirasi rendah. Tekanan akar tinggi tapi kadar transpirasi rendah. Dan dia berlaku pada waktu malam dan awal pagi ataupun kelembapan udara tinggi dan juga jika suhu persekitaran yang rendah. So kalau kamu tengok tiga-tiga ni adalah di mana kadar transpirasi juga adalah rendah. Okey. Tekanan akar menolak air ke bahagian daun dan pucuk tumbuhan. Okey, so itu adalah gutasi. Okey, sekarang kita tengok perbandingan antara gutasi dengan transpirasi. So bila banding kita ada persamaan dan perbezaan.
So, persamaan dia, kedua-dua proses berlaku di bahagian daun. Kedua-dua proses melibatkan kehilangan air yang kekal dari tumbuhan. Okey, perbezaan waktu berlaku gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Macam cikgu kata tadi, sebab waktu ni tarikan transpirasi ataupun proses transpirasi, kadar transpirasi adalah rendah. Manakala transpirasi berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin. Dan gutasi berlaku hanya dalam tumbuhan herba ataupun tumbuhan tidak berkayu. Manakala transpirasi berlaku dalam semua tumbuhan. Okey, next, air terbebas dalam bentuk titisan air untuk gutasi, manakala transpirasi air terbebas dalam bentuk wap air. So, nampak jelas perbezaan sini ya. Kalau gutasi titisan air kita boleh nampak clear air, titisan air yang keluar, tapi untuk transpirasi wap air kita tak nampak. Okey, air terbebas melalui struktur khas di bahagian urat daun untuk gutasi. Untuk transpirasi, air terbebas melalui stoma. Okey, gutasi berlaku apabila tekanan akar tinggi, manakala transpirasi dikawal oleh pembukaan dan penutupan stoma. Last sekali, gutasi membebaskan air yang kaya dengan mineral. Okey, sebab dekat akar tu dia absorb air dan garam mineral sekali. And then last sekali untuk transpirasi, ia membebaskan molekul air yang tulen sahaja sebab dia hanya berlaku pada bahagian daun sahaja. Okey. Okey, sekarang kita tengok apa yang akan berlaku jika tumbuhan tidak menjalankan transpirasi dan gutasi. So, tanpa gutasi, tekanan akar yang efektif tidak dapat dikekalkan. Oleh itu, proses penyerapan air oleh sel rambut akar akan terganggu. Bahan kumuh tumbuhan tidak dapat disingkirkan, tekanan dalam urat daun menjadi tinggi dan urat daun boleh pecah. Daun terdedah kepada jangkitan patogen dan akhirnya gugur. So, ni cikgu dah simplify point daripada buku teks. Okay. Dan apa berlaku tanpa transpirasi? Suhu optimum tumbuhan tidak dapat dikekalkan sebab kamu tahu transpirasi ni dia juga akan bebaskan haba pendam dalam tumbuhan bila wap air terbebas ke udara. Okay, dan kenaikan suhu dapat menyah aslikan enzim dan mengganggu proses biokimia seperti fotosintesis dan respirasi. Dan ion mineral seperti ion kalium tidak dapat diangkut dari akar ke daun untuk fotosintesis. Last sekali, pengangkutan air ke seluruh pokok akan terganggu dan menyebabkan tumbuhan layu. Okay, so boleh nampaklah dua-dua ni adalah penting dalam proses pengangkutan air dan juga garam mineral dalam tumbuhan. Okay, so itu sahaja berkenaan dengan subtopik 4.2. Terima kasih, jumpa lagi.